Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ustaz Zaki selaku pengerusi majlis, anda tak tahu ini lujnah penerangan. Lujnah penerangan pemuda Pasahan ya. Ustaz Zaki serta ahli jawatan kuasa lujnah penerangan pemuda Pasahan. Seterusnya kepada pemuda-pemuda belaka lah ni Alhamdulillah lah. Jadi syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tuan-tuan dapat dibentangkan. Rasanya sangat sesuai dengan pemuda untuk menghadapi pandangan-pandangan yang berbentuk sangat bersifat semasa ni. Ustaz ni kira secara bidang terjun je. Ustaz Zaki telefon malam Jadi tajuk tu pun tajuk berat tu. Ustaz bukannya ahli saya tu. Ustaz Zaharuddin ni satu-satunya untuk pengetahuan anak-anak sekalian, pemuda ni, apa nama Ustaz Zaharuddin ni, di antara tokoh ulama yang menulis tentang muamalah dan bercakap tentang muamalah Islam. Kerana nampaknya kita masih ketandusan ini. Jadi ustaz-ustaz yang ada asas-asas agama ni, untuk motivasi pagi ni, tengah hari ni ustaz sebutlah, kena ada pembantu dia. Ini seolah-olah satu kelampangan. Jadi sepatutnya dia boleh hadir, sangat-sangat bertuah kalau dia boleh hadir. Tapi kita ada rezeki lah lagi hari ni, dan kita cadangkan supaya ambil juga masa yang lain untuk depan dengan dia. Saya tengok makna kesungguhan dia dalam memahami dan dalam dia boleh menyampaikan konsep sistem ekonomi Islam, cakap bahasa mudah. Bahasa fiqahnya adalah muamalah. Sistem ekonomi, sistem pentadbiran, percukaian dan sebagainya. Perkara-perkara ini bukan perkara mudah juga. Ustaz sendiri memang berpengalaman di sini mengajar lah. Sebab Ustaz daripada dulu pun mengajar 4 rubuk. Muamalah ni ngajarlah, tapi dengan kaedah-kaedah fiqh yang ada dalam kitab-kitab fiqh gitulah. Yang istimewa Ustaz Zaharuddin ni dia melibatkan dengan keadaan semasa. Itu wakil semasa. Jadi kalau tuan-tuan rasa pembentangan Ustaz ni berasaskan kepada asas-asas syariah sajalah, dia dapat mungkin untuk mencantumkan. Tapi Ustaz dengar tadi daripada YB anda surah sebagai melibatkan hal semasa, anak-anak sekalian orang muda ni boleh apply lah. Boleh apply di antara dua pandangan-pandangan Islam dengan pandangan-pandangan semasa. Di celah-celah itulah kita pilih yang mana hak dan mana yang batilnya. Dan mudah-mudahan dengan perbincangan kita hari ini kita dapat satu gambaran di mana berlakunya penyelewengan oleh pihak pemerintah. Istilah besar dipakai tadi, ketirisan. Kalau dari segi kita Islam ni, tak amanah dah. Pecah amanah. Pecah amanah ni bala segala bala dalam negara ni. Itu namanya zalim. Itu namanya tidak adil. Maka akan berlakulah kezaliman dari segi ekonomi, kezaliman dari segi muamalah, kezaliman dari segi pemerintahan. Zalimnya seorang pemerintah dengan rakyatnya, itu yang berlaku. Jadi anak-anak tuan-tuan atau para pemuda sekalian, ini perkara. Jadi Ustaz hanya bentang pada tuan-tuan hari ini kita berkenalan dengan sistem yang ada dalam ajaran Islam yang sangat asas dan kemukakan. Sidang jemaah sekalian, yang ada dalam ajaran Islam ini walaupun kita nampak kecil, tetapi di sana disebut perkara-perkara yang menjadi asas untuk sebagai sebuah kerajaan Islam. Sebagai sebuah kerajaan Islam, di sana ada apa yang disebut sebagai
jizyah bagi orang yang bukan Islam. Hak paling besar bagi kita zakat. Zakat bagi umat Islam. Kemudian di sana ada kharaj, sumber alam ini, tanah umpamanya, sumber-sumber galian umpamanya, lautan umpamanya, semua ini ada sumber yang asas kepada sesebuah negara. Jadi sumber yang asas ini memang ada hak bagi pihak kerajaan untuk mengambil cukai apabila perkara-perkara itu dikeluarkan hasilnya, umpama tanah, dikeluarkan kharaj, bayaran kepada pihak kerajaan bila hasilnya dipungut, galian-galian yang disebut-sebut. Perniagaan, mana-mana orang yang berniaga. Kalau di kalangan orang Islam, di sana ada zakat perniagaan. Kalau di bidang pertanian, kita ada zakat pertanian bagi orang Islam. Bagi orang bukan Islam, dia ada kharaj yang paksa dia keluarkan daripada hasil sumber itu. Perniagaan asal hukumnya 10%. 10%. Sebagaimana bumi, kita bercocok tanam, umpamanya kewajipan zakatnya ialah 10%. 400 gantang, 40 gantang. Andai kata bumi itu diambil airnya, sumbernya dan sebagainya daripada langit saja ataupun daripada sungai saja, tidak mempunyai teknik-teknik yang berat. Kalau kita dengan teknikal kita dengan terik air daripada sungai dan sebagainya, punya modal yang banyak, 1/20%. Allah ringankan, nampak tak? Jadi kaedah pencukaian dalam Islam, sama ada dalam bentuk zakat maupun kharaj, dia berdasarkan kepada penghasilan. Maka tidak berlaku sebarang penindasan di situ, dengan penuh keadilan. Sebab dalam kaedah untuk meletakkan cukai dan sebagainya, selain daripada barang yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, umpama zakat pendapatan, zakat yang asal biasa 2,5%. Dia berbeza sikit dengan zakat pertanian tadi. Kebanyakan zakat asalnya 2,5%. Itu ketetapan daripada Allah Ta'ala. Akan tetapi dari segi perniagaan, dari segi itu kena ada di sana dasar kerajaan yang akan melihat kebijaksanaan pemimpinnya supaya dapat menstabilkan. Macam apa yang dia tadi, saya tengok anda surah Bible kita bahas, umpama isteri disebut, orang kaya akan jadi ringan, orang miskin jadi kaya. Ini perbuatan yang haram, dan keputusan itu keputusan yang tidak adil. Satu, kezaliman. Dengan sebab itu Islam tidak resetui cara begitu. Dia kena mengambil kira, takkan nak selaras orang yang kaya supaya di antara perkara yang Ustaz ada sikit pengalaman tahu, umpama satu sistem dia gelar apa namanya, perintis, istilah perintis. Tuan-tuan pernah tengok satu-satu syarikat luar negara dia nak buat pelaburan di Malaysia ni, dia nak syarikat yang besar, taraf perintis. Istilah taraf perintis, tuan-tuan, sampai peringkat dia bagi 10 tahun taraf perintis, tak ada cukai apa-apa pun kepada satu syarikat yang besar. Tetapi kepada rakyat biasa semua cukai dikenakan. Tak apalah cukai-cukai yang berpatutan, tetapi terlajak sangat. Jadi akhirnya dia membela. Sebenarnya sistem pencukaian yang dibuat di negara kita ialah sistem pencukaian kapitalis. Artinya dia akan mengkayakan orang yang kaya, harta akan beredar di sekitar orang kaya, tidak berlandaskan kepada keadilan yang sebenar dan kepada perlandasan Islam. Jadi dari segi pandangan Islam, di sana ada asalnya jizyah. Jizyah ni kalau orang bukan Islam, kalau sebuah negara Islam, dulu asal digelar ufti, digelar cukai kepala. Itu kewajipan individu dibayar. Macam kita, cukai kepala kita zakat fitrah. Cukai kepala itu semua yang bernyawa kena zakat fitrah, jizyah. Kemudian kharaj tadi tersebut. Kemudian dia gelar cukai kepada hasil perniagaan. Orang bukan Islam dikenakan 10%.
Sebenarnya sistem perniagaan itu sekarang ni adalah setengah peratus, 10%, 6%. Kita tengok ini semua sebenarnya apa yang dibuat itu bertepatan dengan Islam juga. Dan bertepatan juga berlaku kebocoran, berlaku ketirisan sebagai itu saja, kezaliman. Akan tetapi dari segi sistem cukai, sebab tu kita kata anda kita merintah tak ada pasal kita nak buang semua cukai-cukai yang ada ni, tidak tuan. Anak-anak semua kena faham. Sebut je tentang peraturan dan undang-undang. Bila kita sebut kita nak laksanakan hudud undang-undang syariah, kanan jalan syariah, orang kata esok habis semua mahkamah bakau belaka, hakim jawatan belaka, ini pandangan kebodoh-bodohan sikit. Yang qat'iynya yang nak kita ubahnya kalau dari segi kanun jenayah syariah ni 6-7 perkara je. Hukum yang digelar hudud yang tetapkan oleh Allah Ta'ala. Zinanya, curi kat tangan, itu saja. Kita biasa dengar 5-6-7 perkara itu. Nak pelihara agama, pelihara harta, pelihara nyawa, pelihara maruah, pelihara keturunan tu. Itu sahaja. Ada pun hak lain. Hak lain disebut takzir. Takzir terpulang pada qadi, terpulang pada hakim. Sekarang undang-undang jalan raya, undang-undang itu, undang-undang ini semua boleh dikategorikan sebagai takzir. Takzir kekuasaan hakim dan mahkamah. Jadi seluruh peraturan lain ni kita boleh terima sebagai undang-undang takzir. Tak adalah kita nak buang semua, sikit sangat yang kita nak bina, tetapi asal hak besar-besar ni mesti dikuatkuasakan, itu saja. Sebab itu tilka hududullah, barang yang datang daripada Allah. Tak boleh kita nak lampau, tak boleh kita nak kurangkan. Ini haknya Allah Ta'ala bataskan. Demikian dari segi ekonomi. Miskin dari segi pencukai. Umpama ditetapkan zakat-zakat, ditetap. Ini tilka hududullah, tetapan Allah, tak berubah. Apa-apa ketetapan dari segi cukai 10% bagi perniagaan ini disebut, dan kita mereka disebut sebagai 10%. Tetapi kebijaksanaan tengok keadaan suasana atau barang dan sebagainya, itu terpulang kepada hak pemerintah. Cuma di sana konsep dan prinsip keadilan, prinsip supaya jangan harta itu di sekitar di kalangan orang kaya belaka, ini mesti asas kepada sistem kita. Kita tidak setuju bahawa harta berpusing di kalangan orang kaya sahaja. Ini konsep. Sebab itu tujuan pentadbiran Islam, tujuan ekonomi Islam ialah membebaskan sistem jahiliah ini, membebaskan umat daripada sistem ekonomi ataupun sistem pentadbiran, pencukaian dan sebagainya secara yang zalim. Jadi situlah prinsipnya. Di antara prinsipnya, jangan sekali-kali berada di kalangan, hanya beredarnya harta itu di kalangan orang yang kaya sahaja. Sebab itu kalau kita rujuk kepada pandangan para ulama di antaranya, kata dia, menurut kami ada keperluan yang sangat mendesak yang harus memerlukan tambahan pembiayaan, maka dibenarkan oleh syarak untuk pihak kerajaan mengadakan tambahan cukai. Mana bukan kata tak boleh kan? Tapi diberi garis panduan di sini. Akan tetapi umur dari segi kewajipan cukai tersebut bergantung kepada keadaan yang terdesak itu. Cukai tidak dibenarkan untuk dilakukan terus-menerus. Hal ini adalah kewajipan cukai, tidak akan menutup kewajipan zakat. Jadi apa maksudnya? Maksud di sini tuan-tuan semua, memang ada kebenaran syarak untuk pihak pemerintah supaya dia tak naikkan. Tak apa, buat GST ni. Saudara baby kita bincang tadi, ada baiknya. Kemudian, tetapi sebagaimana dia juga sebut, kata dia boleh jadi setahunnya tak kena kepada barang-barang tertentu, Pak kena pula. Ini penyelewengannya. Dari segi asas tak salah, dari segi prinsip asas prinsip tak ada salah. Tapi dari segi pelaksanaan akan ada kesilapan dan kezaliman. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, balik tak baliknya, bila kita bincang masalah tu, macam yang Ustaz dengar sikit tadi, bagaimana mereka polisi, antara polisi mereka sama dengan badan eksekutif mereka yang melaksanakan. Kadang-kadang penyelewengan di peringkat pelaksanaan, kadang-kadang penyelewengan sudah asal daripada polisi mereka lagi, pembentuk polisi. Jadi pokok pangkalnya, insan itu mesti dibina. Kalau tidak ada amanah, tidak ada soal ingin menegakkan keadilan dan menegakkan keadilan, maka berlakulah kezaliman. Itu yang disebut ketirisan. Sebenarnya sebab itu bina insan itu mustahak. Sebab orang yang nak megang tampuk ni mesti orang yang benar-benar beriman, orang yang amanah. Kalau tak amanah, inilah yang akan berlaku.
Gitu ya. Jadi dia kata sebut sini memang betul. Cukai sini pun sebut. Dia kata cukai keperluan semasa yang kerajaan terdesak sangat memerlukan secara urgent gitu, maka dia boleh naikkan cukai. Tapi jangan terus-menerus. Dah cukup dah keperluan negara, tekan lagi rakyat, haram lagi. Haram lagi. Mesti ada bantahan. Kalau kita parti pembangkang dalam parlimen, bantah lalu. Cukup sekadar ini. Keperluan tu dah cukup dah. Katalah tol, dia naikkan tol untuk menampung pembinaan jalan. Dah cukup dah. Tapi kenapa ambil lagi? Haram dah ambil seterusnya. Bila kita bantah, itulah keperluannya adanya parti pembangkang untuk membetulkan sebagai penasihat kepada kerajaan. Sepatutnya sebuah kerajaan dari segi ekonomi pun, bila ada nasihat daripada parti pembangkang, boleh terima lah. Ini tak dah, tu dah kaya, dah lebih-lebih pula ambil lagi cukai pada rakyat, ambil lagi tol seterusnya. Di sisi syarak haram lah tu, wajib diberhentikan sekadar keperluan waktu nak bina je. Dah cukup sempurna, dah cukup untuk disebut sini. Kata dia, tetapi umur kewajipan cukai tersebut harus bergantung kepada umur keadaan terdesak keperluan kerajaan itu. Cukai tidak dibenarkan berlaku terus menerus. Artinya bila berlaku terus menerus, berlaku penindahan kepada rakyat. Kebijaksanaan untuk wajib cukai harus diputuskan dalam musyawarah sebuah lembaga perwakilan rakyat, mana parlimen, agar para wajib cukai merasa puas hati atas kewajipan cukai itu, tidak menimbulkan reaksi terbalik yang menyebabkan terkena cukai itu kepada mana-mana individu dan masyarakat. Jadi dikawal betul supaya jangan sampai pelaksanaan cukai itu tidak dibincang secara lumat, tidak dibincang secara ikhlas, tidak dibincang secara cukup adil. Ambil semua pandangan. Mana syura? Maknanya perbincangan yang sungguh-sungguh dibukakan baik-baik sehingga tidak terjadi. Macam ni tadi kita dah beri pandangan bahawa GST kadang-kadang ini sedikit sangat manfaatnya, kerugiannya lebih banyak. Nampak? Kemudaratannya, keuntungannya tak banyak mana, tapi mudaratnya banyak, menyusahkan rakyat dan sebagainya. Ambillah masa. Persoalan masa nak dilaksanakan satu dasar pun ambil kira juga. Gitu. Lebih lagi kalau membawa pada akibat-akibat yang buruk macam disebut tadi, inflasi dan sebagainya. Pandangan Islam tak setuju gitu. Dia dalam menentukan cukai harus memperhatikan kemampuan setiap individu yang terkena wajibnya cukai. Nampak tuan? Dia lebih memandang kepada individu, tidak bersifat macam sosialis. Sosialis punya pandangan dia kira adil belaka. Dia kira adil belaka, semua adil semua. Dia kira macam pandangan sama rata. Sama rata, ada gitu. Jadi tidak ada nilai kemanusiaan. Kalau main nak sama rata saja. Anak dikira adil, semua pakai songkok belaka. Anak perempuan pakai songkok juga. Jadi songkok belaka barulah adil, kata dia. Tak jadi itu dah. Jadi cukai dikenakan. Cuba tuan-tuan tengok kepada sistem zakat, sangat cantik. Ada nisab, ada haul. Nisab orang tak mampu tak ada. Sampai ke peringkat bila tak mampu, dia kena terima zakat pula. Sekarang nisab lebih kurang 11,000 ke berapa? Siapa tahu? Orang pejabat zakat, pusat zakat 13,000 lah, 13,000. Dulu sampai 16,000. Nilai duit kita jatuh 13,000 sekarang. Jadi tengok orang 13,000. Siapa ada melonggok 13,000 dalam bank? Angkat tangan berapa orang yang ada ni? Kau perat belaka kot, banyak ni. Kalau ada 13,000 baru kena. Tak ada, tak kena. Kemudian diambil daripada harta yang bersih. Cuma kalau dia timbulkan pertanyaan, sama ada cukai tanah, cukai-cukai lain yang dikenakan, tiba-tiba zakat kena juga. Ada perbahasan ulama tentang masalah tu. Kalau mengikut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, dia kata dah kena zakat, tak kena dah cukai tanah sama sekali. Kalau dia lah minta, kalau mazhab Hanafi minta jadi gitu. Tapi jamhur ulama kata tidak, tak apa. Sebab gini, soal cukai tanah kita bayar, kita tolak. Tapi bila sampai waktu zakat, hal lebih je lah. Kalau sekali dengan sebab cukai tanah tu kita bayar, menyebabkan tak cukup 13,000, tak kena zakat. Tak ada masalah dah. Walaupun cukai tanah tu kena, tapi cukai tanah itu ditolak
dibayarkan dulu baru dibayarkan zakat. Gitu pendapat jamhur ulama begitu. Tapi Imam Abu Hanifah dia kira kalau dah kena zakat, kata dia tak ada dah cukai tanah. Payah pula nak ngiranya. Sebab cukai tanah bayar tiap tahun dah. Hasil pertanian tanah lain. Gitu. Jadi maknanya cukai dikutip berpandukan kepada individu, kemampuan individu. Tak ada berpandukan kepada, tidak pandukan serata semua kena berlaku. Itu dari segi individu lah. Cuma dari segi barang-barangan dan sebagainya itu, dia akan kena macam kita sebut tentang GST tadi, akan kena semua orang itu dan sebagainya. Jadi sebab itu konon-kononnya pihak kerajaan menunjuk ke wajah adilnya di bagi mana. Dia kira barang keperluan harian yang melibatkan rakyat gitu gini. Maknanya dia sedikit sebanyak pun dia berlakon lah juga untuk adil. Alhamdulillah lah, sedikit sebanyak ada kesan baik juga pada kita. Kalau makanan yang dimakan oleh orang marhain, orang bawahan ini, maka dikecualikan daripada cukai, ada ringannya. Artinya itu satu penelitian tentang kemampuan individu. Gitu. Kalau dikenakan cukai pada barang-barang yang mahal, yang memang orang awam dan kita orang yang sederhana, orang bawah, orang marhain ni, rakyat jelata ni tak makan sangat, apalah. Ini kadang-kadang barang-barang yang mahal murah pula. Barang makan harian kita ni duduk mahal. Ini ketidakadilan dan ketidaktelitian sebuah pemerintahan dalam mengkaji tentang cukai. Artinya cukai itu akan menjejaskan harga barang, menaikkan harga barang, keperluan rakyat jelatanya ramai-ramai ini jadi mahal pula naik. Tidak menggunakan sebarang secara berlebihan hasil cukai pada sektor, kerana cukai itu menjadi satu kewajipan. Jadi kalau berlebihan, dia akan menjadi satu penindasan dan kezaliman kepada rakyat. Kemudian jangan sampai terjadi putar belik kenyataan dan fakta. Ini satu masalah lah. Ini kita sebut tadi amanah tu. Kadang-kadang berlaku putar belik yang tidak benar. Sedangkan kewajipan dalam mengatur kewajipan cukai dan sebagainya mesti berkata dengan penuh kejujuran kepada rakyat. Jangan telunjuk lurus, kelengkeng berkait. Ini sangat berkait dengan kejujuran pemerintah lah, pihak-pihak yang membuat polisi supaya tidak berlaku penipuan. Dan orang pun tak boleh nak tipu sekali sepanjangan, sekali dua boleh lah, terus menerus orang akan bongkar. Ini yang berlaku kepada negara kita, berbagai-bagai pembongkaran, audit cakap lain, ketirisan sana, ketirisan sini. Jadi perkara ini adalah perkara yang sangat tidak disetujui oleh Islam. Ketidakamanan atau dia yang kita ucap baca ini putar belik fakta dalam menentukan dasar ekonomi, dasar cukai dan sebagainya. Putar belik itu sangat dilarang. Jadi contohnya jemaah sekalian, selain daripada itu kita melihat sebenarnya cukup untuk pihak kerajaan dia mengutip cukai-cukai daripada sumber-sumber yang ada pada sesebuah negara ni dengan istilah kharij tadi, cukai daripada tanahnya, cukai daripada seluruh perniagaan. Sebab perniagaan ini menguasai 90% pergerakan ekonomi manusia. Jadi tak heranlah daripada cukai 10% daripada tiap-tiap sumber perniagaan itu cukup untuk kerajaan menampung perbelanjaan negara. Cukup sebenarnya. Bayangkan tuan 10%. Dan sekarang ni ada yang 6%, 7%, tak apa dah semua. Tapi kita melihat berapa banyak kutipan yang duit. Jadi sudah cukup untuk kerajaan. Tidak perlu lagi lah perkara itu tak diperbanyakkan dan sebagainya. Akan berlakulah beberapa kezaliman yang banyak. Umpamanya zakat sendiri. Kalau tuan-tuan fahami, sebab itu kita pun dah bercakap banyak dah. Macam Ustaz pun melalui Dewan Ulama pun, bila kita sebut soal zakat sendiri sebagai sumber kekuatan, dan kita pun mengambil kesempatan itu pun untuk sedikit sebanyak membantu jemaah. Dan memang pun sepatutnya zakat umat Islam ni tidak keluar kepada orang lain, akan bantu pergerakan Islam. Lebih-lebih lagi bila negara kita, kerajaan kita tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tegas dalam masalah ni, supaya dapat kita gunakan benar-benar sejauh mana kekuatan zakat ini boleh menjadi kekuatan kepada umat. Adapun kekuatan zakat menjadi kekuatan kepada kerajaan, di mana?
Pahang dia 120 juta tahun lepas. 120 juta bukan angka yang kecil tuan-tuan. PKZ yang tukang kutip, tapi dia tak boleh buat apa-apa. Dia tukang kutip, jadi kuda kepang. Kuda kepang dia lepas duit diserah ke majlis agama. Tapi majlis agama, ada anak-anak buah yang kerja majlis agama nak kata berhenti lah. Ustaz cakap dulu berhenti lah. Kalau kau lebat berhenti tak apa. Dia jadi kuda kepang saja. Tuan-tuan, anak-anak sekalian, cuba fikir kalau 120 juta dapat. Negeri Pahang ni boleh kita monitor. Bukan sikit. Seingat Ustaz, belanjawan negeri Pahang ni lebih kurang 400 juta je. Belanjawan untuk pentadbiran negeri Pahang. Kita ada zakat 120 juta. Berapa persen anak sekalian? Lebih pada 25%. Itu kekuatan zakat yang sedia ada. Kemudian selain daripada itu ni, dengan cukai tanah, dengan semua itu, kalau dalam kerajaan Islam dipunyai oleh, dimiliki oleh Baitul Mal. Itulah khazanah kerajaan, aset sebuah kerajaan. Jadi sebenarnya kita cukup dah. Cukup dah. Dari dengan cukai yang sedia ada, apa yang kita tekankan kepada rakyat dan sebagainya, dan kekuatan zakat itu sendiri. Artinya harta umat Islam sesuku daripada yang dimiliki oleh pada majlis agamanya, sesuku daripada belanjawan yang boleh menampung perbelanjaan negeri. Kuat tu, gagah tu. Sebab tu kita nasihatkan, kalaulah andai kata kita orang PAS saja, kata di negeri Malaysia, di Pahang ni ada 50,000 ahli PAS, ada kita jangka ataupun lebih dah ikut, sikit bukan lebih, 50,000 sesuai lagi Pahang, yang terdiri berbagai orang. Zakatnya, zakat fitrahnya maupun zakat hartanya, itu hakikat cukai di sisi Islam. Jadi kalau itu betul terkumpul, kalau kita rasa kita ni sebagai sebuah jamaah yang akan menggantikan jemaah UMNO yang memerintah di tuan-tuan, kalau dengan 50,000 tu, di sana ada peniaganya, di sana ada profesionalnya, di sana ada yang makan gaji, di sana, kalau betul-betul memahami semua tuan-tuan, sebagai ikhwan muslimin, dia ada badan zakat di sini, dia ada badan tabung haji di sini. Akhirnya daripada zakat itu, kalau dikumpulkan daripada 50,000 ahli kita tu, yang berbagai-bagai sumber, yang ada sumber zakat yang boleh dibagikan, hanya kata baik secara sir ke maupun secara terang-terang ke, kita kumpul kepada jemaah PAS hasil daripada 50,000 tu. Ustaz punya pandangan rasanya ratus juta je jangka. Kalau tak sampai pun 7-80 juta boleh kita dapat. Tak pelik sangat nak buat kompleks Pahang rasanya. Tapi kerana tak faham, sebagian daripada ahli ramai tak faham, sebab itu setengah bayar lagi pada PKZ, setengah bayar lagi sana, setengah lagi bayar lagi sini. Jadi tak terkumpul. Sedangkan adalah ruh kepada ekonomi, ruh kekuatan kepada muamalah dari segi Islam. Kalau dari segi keseluruhan negara kita sebut cukai, dari segi kita zakat sudah mempunyai satu kapasiti yang cukup kuat dari pandangan Islam. Jadi anak-anak yang ahli-ahli jemaah yang dirahmati sekalian, selain daripada itu ada sumber-sumber lain lah. Selain daripada jizyah, selain daripada kharij, selain daripada zakat, ada disebut harta faid. Faid ni harta daripada orang bukan Islam, sama ada perniagaannya dia, harta-harta dia, ataupun sana ada ghanimah. Kita tak perang, tak ada ghanimah. Itu saja. Tapi ada istilah-istilah lain lah yang dipakai, semua itu ada dalam umpamanya harta-harta yang kita dapat dari perampasan perang itu sendiri, ada bahagian itu, semua itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Jadi Ustaz rasa sekadar sepintas lalu Ustaz dah sebut tadi, Ustaz tidak begitu ahli, tapi saya boleh memberi sekadar tasawur terhadap bagaimana sepatutnya sebuah negara Islam boleh adil terhadap rakyatnya dalam masalah pembagian harta, sehingga jangan sekali-kali berlaku berpusinglah harta itu di kalangan orang kaya-kaya saja, supaya dapat meratalah kebajikan, supaya dapat kesejahteraan kepada seluruh rakyat, bahawa itulah keadilan sebuah pemerintahan. Itulah yang kita harapkan
Dan itu yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan kalau Allah kurniakan kita megang sebuah negeri atau sebuah negara, kita laksanakan sistem pentadbiran yang melibatkan pengurusan harta yang tulus kepada rakyat, sehingga akan jadilah rakyatnya menikmati kesejahteraan. Sedangkan bumi kita penuh dengan sumber-sumber asli yang mendatangkan kesejahteraan dan mendatangkan kemewahan kepada rakyat sepatutnya. Jadi ampun maaf kalau terkurang dan tak cukup untuk maklumat ke, Ustaz minta maaf kepada tuan anak sekalian, dan kita harapkan selepas ini cadangkan supaya Ustaz Zahrudin boleh bersama dengan tuan-tuan supaya dia dapat lebih kembangkan lagi masalah. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.